Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua pelajar. Jadi untuk kelas malam ni kita akan masuk kepada topik yang seterusnya iaitu topik penakulan logik dan seperti biasa kita akan mulakan kelas dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Okey. So macam biasalah kita akan belajar satu topik ni dalam masa tempoh 2 atau 3 minggu, paling lama 3 minggu lah. Okey. Dan memang soalan dia agak banyak tapi jangan risau, saya akan guide lah. Cuma nanti akan ada latihan yang saya akan bagi tapi bukan sekarang, masih lambat lagi. Okey. Jadi apa yang saya nak awak buat semua adalah sediakan catatan ataupun buku untuk awak catat. Kalau boleh adakan satu buku lah untuk kelas tuition sebab bila kita ada buku, kita akan letak dalam satu tempat yang sama. Maksudnya, segala nota-nota dan latihan semua tu ada dalam tu lah. Lebih baik dalam bentuk file. Macam saya suka guna kertas kajang, Neroline tu. Lepas tu, buat satu file. Okay? Buat satu file dan kepilkan terus. Jadi dia nampak lebih kemas. Okay? Biasa saya buat macam tu sebab senang nak tengok tajuk minggu ke berapa, minggu ke 15 belajar tajuk apa. Lepas tu nanti kalau nak rujuk apa-apa senang boleh tengok balik. Okey. Kalau guna buku okey juga tapi buku biasanya saya rekomenkan buku panjang lah Kalau buku kecil tu okey tak ada masalah cuma dia makan banyak space. Alright. So untuk penakulan logik, topik ni tingkatan 4. Kita ada banyak lagi topik yang kita nak kejar sebenarnya. Jadi saya takut tak sempat sampai ke SPM. So saya ajar mana yang saya rasa sempat je lah. Jadi saya harap sangat supaya jangan ketinggalan jangan ketinggalan apa-apa yang saya ajar sebab semua yang saya ajar ni tak banyak, sikit je. Topik-topik tak banyak. Bukan semua topik saya ajar, saya hanya tekankan tingkatan 4 dengan tingkatan 5 punya topik sahaja. Dan matematik ni memang masuk tingkatan 3 punya topik. So tolong jangan ketinggalan pastikan kena mula daripada sekarang, kena catch up. Kalau tak faham tak apa, just salin apa yang saya tuliskan dan cuba fahamkan. Kalau tak faham juga tanya saya lah, secara personal pun saya akan tolong. Right. So ini adalah soalan penakulan logik dan dia adalah combine daripada keseluruhan dalam tu lah subtopik yang ada. Jadi saya akan go through satu-satu lah, saya tak nak go through semua sekaligus, nanti awak semua pening kepala. So kita tengok dulu apa itu penyataan. Kita tengok dulu apa itu penyataan. Sebelum kita go through soalan yang biasa kita akan tahu dulu apa itu penyataan. Penyataan ni adalah sesuatu ayat. Ayat, tak kisahlah ayat tunggal ke atau ayat majmuk ke. Kalau awak belajar bahasa Melayu kan kita ada belajar 4 jenis ayat kan. Ada ayat seruan, ada ayat penyata, ada ayat perintah kan. Ayat seruan, perintah, semua tu dengan ayat tanya. So ada 4 jenis. Ni dah masuk belajar bahasa Melayu dah. Tapi untuk tajuk matematik ni, dia hanyalah menggunakan satu jenis ayat sahaja iaitu ayat penyata. Apabila kita fahamkan balik, ayat penyata ni adalah sesuatu ayat yang akan diakhiri dengan noktah. Diakhiri dengan noktah. Dia bukannya arahan, dia bukannya apa-apa persoalan Dia hanyalah ayat semata-mata. Itu adalah penyataan. Kalau penyataan tu betul ke atau salah, sama ada benar atau palsu, tak kisah tak kisah. Yang penting kita boleh tahu jawapan dia adalah betul ataupun salah. Contoh. Contoh saya bagi kat sini. Menara itu sangat tinggi. Ni ayat biasalah. Menara itu sangat tinggi. Yang ini kita boleh katakan ayat penyata ataupun pernyataan terus. Kita boleh tahu dia adalah penyataan. Tapi kalau dia tanya apakah, yang ini bukan apakah, bilakah ataupun ada tanda seru,
dan lain-lain selain daripada tu memang bukanlah, memang dah nampak. Okay, apakah ni semua ni salah? Alright, so contoh yang lain melibatkan matematik pula sebab ni adalah penakulan. Okay, penakulan ni kena kaitkan dengan matematik lah. Okay, so contohnya 3 tambah 4, okay, 3 tambah 4 lebih besar daripada contohnya lebih besar daripada 5 lah, contoh contoh 3 campur 4 adalah lebih besar daripada 5. Contohnya jawapan yang hasil jawapan ni adalah 7. 7 lebih besar daripada 5. Okey, maksudnya benda ni awak dah boleh tahu dah. Okey, apa jawapan yang betul? Maksudnya kalau awak tengok kat sini, kita dah tahu dah jawapan dia betul atau salah. Ni kita dah katakan dia sebagai mengetahui nilai kebenaran. Kita dah tahu dah jawapan dia betul. Kita dah tahu dah. So memang dia adalah penyataan. Okey, kita dah tahu dah, settle. Ada juga jawapan yang kita boleh katakan 2 tambah 2 sama dengan 1 tambah 1. Ini contohlah, contoh mudah. Okay, 2 tambah 2 sama dengan 1 tambah 1. Okay, yang ini jawapan dia adalah 4 sama dengan 2. So 4 tak sama dengan 2 tapi dekat sini kita tahu, kita boleh nampak bahawa dia adalah salah. Okay, kita boleh tahu. Kita tahu jawapan dia adalah salah. Okay, yang ni kita tahu jawapan dia adalah betul. So, bila kita tahu, dia tetap dalam konteks pernyataan. Okay, dia masih dalam konteks pernyataan. Sebab kita dah tahu dah nilai kebenaran dia. Okay. Itu berkenaan dengan pernyataan. Tak kisahlah dia betul atau salah. Alright. Okay. Lagi contoh lain, saya rasa ni je kot. Ada lagi satu contoh. Okay, ada lagi satu contoh. Contoh ni adalah bukan pernyataan contoh bukan pernyataan pula. Okay, contoh bukan pernyataan. Okay, satu, kalau awak nampak ada tanda seru. Okay, kalau ada nampak tanda seru, tanda tanya. Okay, tanda seru, tanda tanya, itu semua bukan lah. Okay, tanda seru, tanda tanya dan sebagainya. Itu bukan pernyataan contohnya ayat biasalah. Wah, cantiknya baju awak. Contohnya contoh kan ada tanda seru kan. Wah tu kan. Okay, so bukan bukan pernyataan. Yang itu simple lah yang awak belajar dalam bahasa Melayu. Tapi kalau dalam konteks matematik, ni dia adalah contohnya melibatkan huruf. Melibatkan huruf. Okay, so saya tulis melibatkan huruf dan nombor. Melibatkan huruf dan nombor. Okay, contoh dia adalah 2x tambah 3 sama dengan 5. Contoh 2x tambah 3 sama dengan 5. Ni yang melibatkan huruf dengan nombor. Okay, ada huruf x, ada nombor 2. Okay, ada dua benda yang berbeza ni, nombor dengan huruf, memang bukan pernyataan. Okay, memang bukan pernyataan. Itu saya cakap, walaupun ada tanda sama. Okay, walaupun ada tanda sama, dia bukan pernyataan. Sebab 2x. Okay, kita tak tahu pun x tu apa. Okay, kadang-kadang x ni boleh ubah. Kadang-kadang x ni kita boleh kata nilai dia 1. Kadang-kadang nilai dia boleh jadi negatif berapa kan. So, apabila melibatkan huruf dengan nombor. Syarat dia huruf dengan nombor. Okay, apabila melibatkan huruf dengan nombor memang bukan. Tapi kalau dalam konteks pernyataan ni hati-hatilah. Sebab pernyataan ni, okay, dalam pernyataan ni dia ada juga melibatkan huruf. Contohnya, X sama dengan Y. Okay, X sama dengan Y. Huruf sahaja, tak ada nombor. Okay, huruf sahaja. Tapi ini adalah pernyataan. Sebabnya adalah dia hanyalah huruf sahaja. Dia tak ada combination ataupun tak ada gabungan daripada huruf dan nombor. Dia hanya sekadar huruf sahaja. Ini kita boleh katakan dia adalah pernyataan. Okay. Pernyataan, dia mestilah satu jenis saja. Kalau cerita pasal nombor, semua nombor. Tengok ni. Nombor je semua. Okay, nombor sahaja. Tak ada huruf. Macam ni, huruf sahaja. Okay, tak ada nombor. Semua ni konteks pernyataan. Tapi, kalau dia adalah gabungan, nombor dengan huruf, so
So dia bukan pernyataan. Okay, dia bukan pernyataan. Dan lagi satu, tak ada tanda sama pun bukan pernyataan. Contoh lain saya guna warna hijau Contohnya macam 3 darab 2. Macam tu je lah dia bagi. Okay, 3 darab 2. Tak lengkap. Tak lengkap 3 darab 2. Apa jawapan dia? Dia macam apa orang kata? Dia macam abaikan lah. Okay, macam tak siap. Ayat yang tak siap. Ayat yang tak siap ni macam seolah-olah dia tanya kita 3 darab 2 berapa. Macam tu lah ibaratnya. So dia bukan pernyataan. Okay, so ini adalah contoh-contoh yang biasa keluar yang sangat-sangat menjadi keliru pelajar, yang akan mengelirukan pelajar. Sebab apa? Sebab yang bawah-bawah ni. Sebab bawah-bawah ni yang akan kelirukan pelajar. Kadang-kadang kita cakap, oh huruf sahaja. Huruf ni pernyataan ke bukan pernyataan? So ingat, yang bukan pernyataan hanyalah melibatkan huruf dengan nombor sahaja. Melibatkan dua-dua sekali Dua-dua dalam satu ayat. Kalau satu sahaja jenis, nombor sahaja ataupun huruf sahaja, itu pernyataan. Okay, sekejap Okay, mana tadi? 3 tambah 2 kot. Tadi saya buat sini saya tak ingat lah. Okay, dia tertangguh dia bukan pernyataan. Alright. So sekarang ni itu berkenaan dengan pernyataan. Okay, itu berkenaan dengan pernyataan. Contoh-contoh lah, contoh-contoh yang biasa keluar. Alright. Okay, ni saya buat sepadan dia Saya buat sepadan dia. So kalau pernyataan belah kiri, bukan pernyataan belah kanan. Ni contoh lah. Contoh macam ni. Okay, ni contoh. Contoh. Right. Soalan nombor 1. Kita tengok. Dia tanya apa? Okay. Soalan 1 dia tanya, diberi dia bagi satu ayat ni. Kita tak tahulah apa yang nak buat dengan ayat ni. 4 tambah 2 sama dengan 4 darab 2. Okay. Nyatakan sama ada nyatakan sama ada ayat tersebut ialah pernyataan atau bukan. Dia suruh kita tanya, dia pernyataan ke bukan pernyataan? Dia tak cakap pun betul atau salah. Dia tak cakap pun betul atau salah. Dia cuma tanya awak, pernyataan ke bukan? Okay, so kita kena tulis sahaja jawapan. So apakah jawapan bagi ayat tersebut? Okay, pernyataan. Alright, ramai jawab. Tunjukkan kesungguhan bagus. So jawapan dia adalah pernyataan. Okay, sebab soalan ni direct pernyataan. 1 markah, betul. Soalan dia senang sangat. Okay, so itu konsep pernyataan. Okay, konsep awal. Nanti kita akan go on lagi dalam apa lagi pernyataan yang ada dalam tu. Okay, ni adalah konsep awal. Contoh contoh yang saya bagi. So kalau awak just screenshot pun boleh, nak salin pun boleh. Tapi saya lebih galakkan kalau awak dah salin lah. Tapi kalau tak sempat salin, screenshot je kalau tak sempat screenshot, apa nak buat? Jangan risau. Kalau belajar lama dia dah tahu dah. Okay, kalau belajar lama dia dah tahu. Saya punya Google Classroom ni, okay, kalau awak tengok siapa yang dah masuk daftar tu kan. Okay, dia ada function dia. Okay, kalau matematik ni, cari dia dekat tajuk penakulan logik bawah sekali untuk matematik lah. Okay, cari dekat nota dan rakaman kelas. Nota dan rakaman kelas, tajuk apa? Maksudnya, rakaman kelas dengan apa yang saya contengkan dekat sini, semua saya akan uploadkan lepas kelas. Okay, lepas kelas pada hari itulah, lewat malam dalam sebelum pukul 12 macam tu. Okay, maksudnya esok pagi tu dah boleh dapatkan lah. Jadi, kalau sesiapa yang macam tertinggal ke apa ke, just boleh rujuk balik pada hari esoknya. Dan tugasan ni pula, bawah dia lah. Okay, tugasan dia adalah tugasan dia. Tugasan dia ni adalah soalan ni. Okay, ni soalan semua sekali. Tapi saya tak adalah minta awak buat semua. Saya minta awak salin balik lah apa yang saya catatkan, apa yang saya ajarkan. Dan nanti ada beberapa soalan yang saya akan minta awak buat sebagai latihan ataupun homework. Tapi satu soalan je homework. Sikit je, tak banyak.
Okay, so ingat kalau tertinggal boleh rujuk balik Google Classroom. Okay, next. Kita lihat pula pada, alamak banyaknya. Okay, kita lihat pula pada soalan yang seterusnya. Soalan ni awak tak payah salin pun, awak just buat jawapan sahaja. Tapi kalau awak nak print, tak ada masalah. Saya rasa baguslah kalau awak ada printer kat rumah. Sebab sekarang ni printer pun, nak pergi print pun mahal kan kat kedai. Okay. Alright, so itu berkenaan dengan penyataan. Sekarang kita nak tengok pula berkaitan dengan semua dan sebilangan. Yang ini saya tak nak detail sangat lah sebab yang ni senang. Okay. Kenapa senang? Okay, kita lihat. Kita lihat dulu konsep semua ni dengan konsep sebilangan. Apa itu semua, apa itu sebilangan. Okay. Contohnya, kalau semua, awak dah tahulah perkataan semua tu maksudnya all. Okay, semua. Semua yang ada dalam tu. Kalau sebilangan maksudnya tak semua. Dia macam berlawanan lah, tak semua yang ni semua ni maksudnya total total. Okay, semua sekali. Ni saya buat bahasa Inggeris lah sebab memang dah tak ada maksud lain kan. Memang maksud dia semua je. Okay, kalau sebilangan ni maksudnya lawan dia lah, tak semua. Jadi untuk membentuk satu penyataan yang betul, kita nak pastikan ayat tu betul. Okay, kita kena letakkan, isikan tempat kosong. Sama ada dia semua ataupun dia sebilangan. Jangan pula awak tulis tak semua jangan tulis tak semua. Tulis sebilangan. Ini matematik. Okey. So kita baca ayat yang pertama. Nombor perdana. Okey, nombor perdana 2 digit. Ni confuse ni. Apa itu nombor perdana 2 digit? Okey. So kita lihat apa itu nombor perdana. Mana saya nak conteng? Sini ikut. Nombor perdana. Okay, 2 digit. 2 digit nanti dulu lah Saya cerita pasal nombor perdana dulu. Nombor perdana ni, okay, nombor perdana maksudnya nombor yang boleh bahagi dengan, boleh dibahagi dengan diri sendiri. Okay, dan dia lagi satu boleh dibahagi dengan satu. Okey. Jadi ada 2 kali bahagi 2 proses. Ada 2 proses sahaja. 2 kali proses lah maksudnya. Contoh nombor yang saya bagi adalah nombor berapa 2 ke? Saya try nombor 2. Okey. Contohnya nombor 2. Okey. Nombor 2 ni cuba bahagi dengan diri sendiri. Okey, 2 bahagi dengan nombor 2. Okey, dapat 1. Tak ada baki tau, tak ada baki. So, bila dia boleh, maksudnya proses pertama bolehlah kita tandakan right. Okey, kita tandakan right. Jadi, ada lagi satu proses. Proses ni adalah bahagi dengan 1. Okey, dibahagi dengan 1. Maksudnya, 2 bahagi dengan 1. Okey, dapat 2. Pun tak ada baki. Okey, tiada baki. Maksudnya, kalau tak ada baki, bolehlah, betul lah. Sampai situ sahaja. Lepas tu, dia dah tak boleh bahagi dengan nombor lain lagi dah. Dia hanya dapat bahagi dengan nombor 1 dengan nombor diri sendiri sahaja. So, bila dia dapat 2 proses, maka dia adalah nombor perdana. Okey? Nombor perdana hanyalah 2 proses sahaja yang boleh bahagi. Kena ingat tu. Tapi 1, nombor 1 ni contoh lain. Nombor 1 bukan nombor perdana sebab nombor 1 hanya boleh bahagi dengan diri sendiri sahaja. Okey. Nombor 1 boleh dibahagi dengan diri sendiri. 1 bagi 1 dapat 1. Tapi 1 tak boleh bahagi dengan 1 sebab dia dah buat dah tadi. Sebab satu proses dijalankan sekali sahaja. Satu proses dijalankan sekali sahaja. Dia tak boleh ulang lagi proses yang sama. So apabila dia tak boleh ulang proses yang sama, maka dia hanyalah melibatkan satu sahaja proses. So tidak mencukupi proses. Jadi dia bukan nombor perdana. Dia kena cukup 2 proses. 2 proses bahagi kalau cukup, okey, nombor perdana. Kalau tak cukup, tak boleh. Kalau terlebih cukup pun tak boleh. Dia kena 2 juga. Dia memang orang kata mengada-ngada. Okey. Contoh lain nombor 9. Nombor 9 bahagi dengan 1, boleh. Nombor 9 bahagi dengan 3, boleh. Nombor 9 bahagi dengan 9, boleh. Dah 3 kali dah ni. So melebihi.
Okay, melebihi. So dia bukan nombor perdana. Jadi sekarang ni awak kena faham konsep nombor perdana tu apa. Okay, nombor perdana ni adalah nombor yang hanya boleh dibahagi dengan diri sendiri dan boleh dibahagi dengan satu. Itu konsep nombor perdana. Dalam penakulan matematik, awak kena tahu semua fakta dan teori pasal matematik. Dia tak ada pengiraan pun. Dia hanyalah melibatkan teori sahaja. Jadi banyak sangat benda yang awak apa orang kata, banyak yang kita tak nampak atau kita tak pernah nampak dan tak pernah dengar. Contohnya macam kuasa dua sempurna, mungkin faktor pernah dengar faktor pernah dengar masa tingkatan 1 atau 2 dulu. Lepas tu apa lagi? Gandaan pun saya tak tahulah awak selalu dengar ke tak perkataan gandaan ni. Okay, so ada benda-benda yang kita tak selalu dengar. Jadi dekat penakulan ni lah yang kita akan terapkan semua tu. Okay, terapkan basic matematik. Okay, tapi sekarang ni cerita dia, nombor perdana ni dia nak nombor yang hanya 2 digit. 2 digit tu maksudnya kita kan belajar ada sah, ada puluh, ada ratus kan. Kalau sah ni 1 digit, kalau puluh ni 2 digit, kalau ratus ni 3 digit. Itu maksud dia. So kita nak kawasan puluh. Puluh-puluh pula belas-belas lah maksudnya. Okay, kawasan puluh-puluh, belas-belas. Okay, 2 digit lah tak kisah. Belas-belas, puluh-puluh dan sebelum 100. Sebelum 100. So nombor perdana dia kata nombor perdana untuk yang kawasan puluh-puluh ni adalah nombor ganjil. Nombor ganjil. Jadi kita tengok saya bagi nombor perdana terus. Saya bagi terus nombor perdana 11, 13, 17, 19, 23, 27, 29 dengan 31 something. Ni saya stop sampai sini dululah. Okay. Apa yang awak perhatikan kat sini semua ni? Okay, apa awak perhatikan semua ni? Semua nombor ganjil ataupun sebilangan sahaja nombor ganjil? Tak payah buat semua pun dia punya ni. Hanya buat separuh sahaja. Semua atau sebilangan? Okay, nampak semua. Okay. Sebab hanya, nombor perdana ni hanya satu sahaja yang special. Tahu tak siapa yang special? Nombor 2 lah yang special. Sebab apa nombor 2 ni special? Sebab dia seorang, sebab dia satu je yang nombor genap. Yang lain semua ganjil. Hanya nombor 2 je yang nombor genap. Itu yang special. Selain daripada itu, semua nombor ganjil. Jadi, semua nombor perdana 2 digit sahaja ialah nombor ganjil. Okay, semua. Tapi, ingat, kalau dia tak sebut 2 digit, contohnya dia tak sebut 2 digit okay, maksudnya, bukan semua nombor perdana ialah nombor ganjil sebab ada satu nombor genap, iaitu nombor 2. So, sebilangan sahaja nombor perdana yang nombor ganjil. Hati-hati apabila soalan dia twist macam ni. So sebabkan ada perkataan 2 digit, baru kita gunakan semua. Okay, sebab memang selain daripada nombor 2 tu adalah nombor ganjil. Alright. So itu adalah konsep nombor perdana. Okay. So itu berkenaan dengan nombor perdana lah. Apa lagi Rasanya ada kot, tapi nanti kot saya akan terangkan lagi. Dia ada banyak tapi kita slow-slow dulu. Okay, slow-slow dulu. So kita hari ni belajar pasal nombor perdana, apa itu digit kan. Ada sah, ada puluh, ada ratus. Apa itu nombor ganjil, nombor genap. Nombor ganjil ni adalah selang satu Contohnya macam 1, 3, 5, itu semua nombor ganjil. Nombor genap ni adalah nombor 2, 4, 6 dan seterusnya. Okay, ni senang lah, awak dah tahulah kan. Macam sekolah rendah belajar 1, 3, 5 seperti kan. Alright. So, sekarang kita akan lihat pula gandaan. Gandaan ni pun macam awak buat kat sekolah rendah lah. Apa yang kita buat masa zaman sekolah rendah, kita guna pakai sifir Kita guna pakai sifir. Gandaan ni kita boleh tuliskan sebagai sifir. Okay, sifir. So, maksudnya kat sini, sifir 2 ialah sifir 3.
Okay, sifir 2 ialah sifir 3. So cuba sebelum awak jawab tu, awak senaraikan dulu sifir 2 dengan sifir 3. Okay, so saya gunakan gambaran sifir 2, sifir 3. Tapi tak payah ambil semualah, ambil separuh sahaja. Contohnya start dengan 2, 4, 6, 8, 10. Cukup lah sampai sini. Okay, sifir 3, 3, 6, 9, 12, 15. So, apa perbandingan dalam soalan ni? Okay, dia kata sifir 2 ialah sifir 3. Jadi kita kena lihat. Okay, apa yang sama antara dua-dua sifir ni? Apa nombor yang sama? Okay, so kita lihat. 2 sama dengan, 2 pula. 6 sama dengan 6. Okay, kemudian apa lagi? Dia ada banyak 12, 14, ni 14. 12. 12. So maksudnya persamaan untuk sifir 2 kepada sifir 3 tak semua tak semua. Jadi sekarang ni apabila dia tak sama, dia tak sama semua, so kita boleh tuliskan dia sebagai sebilangan sebab hanya sedikit sahaja yang sama antara sifir 2 dengan sifir 3 ni. Maksudnya start dengan sifir 2 pergi kepada sifir 3 tak semua sama. Tak semua sifir 2 sama dengan sifir 3. Tak semua sifir 2 sama dengan sifir 3. Okey, ini contoh. Okay, cuba kalau kita gunakan sifir yang genap-genap je. Contohnya macam sifir 5 dengan sifir 10. Ini contoh lain ni kalau awak nak conteng pun tak ada masalah. Contohlah cantik-cantik Saya saja contoh buruk-buruk. Oops. 10, 20, 30, 40, 50. Okay, contoh lah. So samalah macam tadi kan. Okay, kita bulatkan mana yang sama. So 10, 10, 20, 20. So maksudnya tak semua sifir 5 sama dengan sifir 10. Walaupun dekat sifir 10 ni memang ada yang kena lah. Okay, dia ada kena-kena lah kat bawah-bawah tu. Tapi tak semua not all yang kena dengan sifir 10. Tapi apabila dia terbalik, contohnya kita terbalikkan dia, sifir 10 ialah sifir 5. Maksudnya semua sifir 10 ni berada dalam sifir 5. Maksudnya macam tu. Semua nombor-nombor yang ada dalam sifir 10 ni, semua ni berada dalam sifir 5. Sebab tu awak kena faham. Kalau yang first ni dibanyakkan bulat, semua tu dibulatkan, maksudnya semualah. Tapi kalau macam yang first ni dibulatkan pun sikit-sikit, maksudnya sebilangan. Sebab tu saya cakap kalau awak buat gambaran ni nampaklah sikit kan. Tak adalah confuse. Ni perbandingan. Ni perbandingan antara semua dengan sebilangan. Tu masuk gandaan. Sebab nanti saya untuk kehadiran nanti pun ada cerita pasal gandaan. Saya harap awak betul lah tak ada yang salah. Sebab ni famous gandaan ni sangat famous. So tolonglah fahamkan so yang mana yang ada first ni dia banyak bulat, dia adalah semua. Tapi kalau yang first tu dia bulatnya sikit, maksudnya sebilangan lah. So itu berkenaan dengan soalan melibatkan semua dengan melibatkan sebilangan. Biasa orang confuse kat soalan yang susah sikit lah. Contohnya macam trapezium lah, rhombus lah, apalah kan. So saya tulis kat sini siap-siap Jawapan dia adalah sebilangan. Alright. Kita lagi dalam 15 minit untuk lagi satu soalan. Go through satu hari 2 soalan je. Satu sesi 1 soalan. Senang. Kita slow-slow je. Tak payah nak rushing. Topik yang seterusnya. Tu cerita pasal penyataan
Pernyataan, pernyataan semua sebilangan. Kemudian, apa lagi? Penafian. Ni kita nak masuk penafian. Apa itu penafian? Penafian. Penafian ni, okey, maksudnya kalau contohnya ayat dia contohnya Razif suka makan kek contoh Razif suka makan kek. Okey, kita anggap dia sebagai P. P ni adalah pernyataan P ni adalah pernyataan. So P, Razif suka makan kek. Tapi kalau penafian, dia macam orang kata dia berdebat tau. Dia berdebat. Bila dia berdebat antara satu sama lain, dia akan cakap tidak. Dia akan berlawanan lah. Berlawanan pendapat. Razif tidak. Okay, tidak. Tidak ni saya highlightkan warna hijau lah. Supaya orang nampak. Tidak suka makan kek. Maksudnya, apabila orang tu kata ya, kita kata tidak. Tapi kalau kita kata tidak, orang tu kata ya. Macam tu lah. Dia macam berlawanan. Just songsangkan balik. Itulah penafian. Penafian ni maksud dia sama je macam songsang. Okay, sama je maksud dia dengan songsang. Kita nafikan balik. Apa yang dia cakap tu tak betul. Macam lawan lah, lawan. Okay. Itu contoh yang paling mudah. Sekarang kita tengok soalan C. Soalan C ditanya, tuliskan penafian bagi pernyataan di bawah. Pernyataan di atas. Penafian ni kita boleh gunakan perkataan tidak dan lagi satu kita boleh gunakan perkataan bukan. Tapi pilihlah perkataan yang sesuai. Kalau awak ambil bukan ni macam Razif bukan suka makan kek, macam tak kena bahasa Melayu dia. So pilihlah bahasa Melayu yang elok Razif tidak suka makan kek. Dia kena ikut kesesuaian ayat tu. Okay, so untuk soalan C, apakah jawapan bagi penafian? Okay, bukan. So, tak apa, tak macam panjang-panjang tak apa, just tambah perkataan bukan, okay? Tak ada masalah. So, awak dah nampak penafian ni, kita just songsangkan balik ayat tu. Okay, lawankan balik ayat tu. Itu yang akan berdebat dengan ayat ni. So, jawapan yang pertama, lelayang bukan sejenis poligon. Tapi apa jadi kalau kita nak nafikan balik ayat ni? Dia jadi baliklah macam asal. Kalau bukan, jadi ialah. Kalau ialah, jadi bukan. Maksudnya macam tu. Kalau tidak suka, jadi suka. Dia berlawanan. Penafian ni sangat senang. Alright. Sekarang ni, kita nak tahu betul ke jawapan dia ni. Dia suruh kita nyatakan nilai kebenaran dia. Tapi kalau tak tahu, tak apalah, awak just hentam lah benar atau palsu. Tapi kalau macam ni sahaja awak buat, awak dapat 1 markah. Tapi awak ada lagi 1 markah yang kena cari. Kat sini kita kena nyatakan sama ada dia benar atau palsu. Benar atau palsu. Itu maksudnya nilai kebenaran. Okey, lelayang macam layang-layang lah kan. Bentuk dia macam ni. Okey, bentuk dia macam ni. Saya tak ada dilukis, jangan ketahukan. So, dalam bentuk layang-layang ni, okey. Betul ke dia bukannya poligon? Tapi sebelum tu, apa pula poligon ni? Tengok balik. Poligon ni adalah bentuk 2D. Geometri adalah bentuk 3D. Betul ke? Silap. Pepejal. Pepejal ialah berbentuk 3D. Poligon berbentuk 2D. Contoh, petak petak. Petak macam ni. Bulat macam ni. Tapi kalau pepejal, dia ada banyak bentuk. Dia ada kubus, dia ada kuboid dan sebagainya. Silinder Silinder sikit. Sini lah, jangan ketahukan Okay. So, poligon bentuk 2D,
pepejal bentuk 3D. Itulah maksud poligon dan itulah maksud pepejal. Jadi sekarang ni ayat dia cakap lelayang bukan jenis poligon. Betul ke? Palsu Jawapan dia adalah palsu sebab salah. Poligon pula. Lelayang tu poligon. Okey, bentuk poligon. Awak jangan pula fikir lelayang tu awak boleh pegang bentuk 3D. No, salah Kita anggap dalam bentuk gambaran macam ni sahaja. Okey, ni bentuk lelayang. Okey, lelayang ni adalah bentuk 2D di mana dia adalah poligon. Tak kisahlah rhombus ke, rhombus macam ni bentuk macam Sony PS1. Macam tu. Okay. So dia ni adalah poligon dia adalah poligon. Ataupun sesuatu bentuk yang awak tak boleh kenal pasti. Contohnya bentuk trapezium. Trapezium ni pun adalah poligon. Apa lagi? Bentuk tak tetap. Pentagon yang macam ni. Pentagon macam ni. Ini pentagon ni. Kenapa nama dia pentagon? Sebab dia ada 5 bucu. Okey. Tapi dia masih lagi poligon. 5 bucu poligon. 4 bucu segi 4. 3 bucu segi 3. Segitiga kadang-kadang kalau awak tengok, kita belajar segitiga macam ni je. Ni segitiga sama kaki dengan segitiga sama sisi. Sama sisi macam ni lah. So ada 3 jenis yang kita belajar. Tapi awak sebenarnya kena faham lagi, segitiga ni ada banyak. Bentuk yang tak tetap macam ni pun, kita boleh katakan dia adalah bentuk segitiga. Bentuk macam ni pun. Aduh. Macam ni. Okay. Bentuk segitiga sebab ada 3 bucu. Walaupun bentuk tak tetap. Sebab tu saya cakap, poligon ni adalah sesuatu bentuk 2D sahaja. Tak kisahlah bentuk tu cacat ke, tak cacat ke. Dia adalah poligon. Okay, so awak kena faham yang tu. Itu adalah konsep poligon. Alright. So, jawapan dia adalah palsu. Okay, so ini awak dapat satu lagi markah bonus. Sebabnya adalah teori sahaja. Tak ada pengiraan. Okay, so ini adalah contoh-contoh soalan penangkulan matematik yang boleh jadi. Boleh jadi soalan yang sentiasa keluar. Okay, itu je lah. Okay, saya harap awak faham. Setakat ni kalau awak faham, tuliskan faham kat ruangan komen. Alright. So kalau awak faham, jadi saya boleh tamatkan sesi 1. Tapi jangan lupa untuk isi kehadiran sebab ramai yang tak isi kehadiran kelas yang sebelumnya. Dan kehadiran ni, bila awak nak buat soalan tu, janganlah jawab terburu-buru jawab dengan teliti, dengan tenang. Kalau boleh just contenglah buat catatan kan. Sebelum jawab tu just kenal pasti betul ke jawapan dia. Try lah sebab ni kan kira awak belajar. So kita tak nak awak belajar setakat dengar sahaja. So kita nak awak buat juga latihan. Okay, so latihan hari ni adalah buat quiz tu. Alright. So itu je lah. Nanti kita jumpa lagi pada sesi yang seterusnya, sesi yang kedua. Okay, itu saja untuk sesi yang pertama. Sekian, terima kasih.